dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman. Salam madani saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Dan kita bertemu lagi dalam studio AHF malam ini. Tajuk malam ini kita adalah Percaturan Langkah Tempang yang masih diteruskan lagi saudara. Tempang macam mana tak tahulah sebab malam ni saya mengundang teman-teman saya. Dan apa khabar saudara Raja Kamal Raja Bazian? Moga sihat di Sungai Petani ya. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman daripada Tanjung Karang. Saudara Abu Samah dari Bukit Puchong, begitu juga Puan Marabiah Abdullah daripada Pandan Jaya. Saudara Annex Jejaka Rimba, saudara Muhammad Arif Dir, saudara Marabiah Abdullah. Waalaikumsalam. Baik, saudara, saya nak menyantuni semuanya, tak selesai masalah kita. Tapi yang paling penting, saudara, jangan lupa like, share dan subscribe. Sebagai permulaan awal, saudara, alhamdulillah negara kita nampak gayanya ada sedikit ketenangan. Tapi dalam ketenangan inilah mereka cuba melakukan macam-macam lah urusannya mereka untuk menghancurkan ekonomi negara. Sebagaimana saudara hari ini, hari Jumaat, saudara, saya selalu melihat perkembangan pada hari Jumaat. Khususnya bagaimana kedudukan ringgit Malaysia. Nampak gayanya masih lagi berada di paras yang bukanlah mengudum, tapi mereka mengatakan paras mengudum. Hari ini pertukarannya RM4.71. Tapi di Amerika sana, mereka meletakkan kadar interestnya terlalu tinggi. Dia membuatkan ringgit kita dalam keadaan yang begitu. Tetapi hari ini, saya nampak ada rebound ataupun mula balik meningkat. Semalam 1471 mata. Hari ini 1490. Dan saya yakin hari Isnin nanti naik 1500. Kalau 1500 sudah pun melepasi the greenback, saudara. Itu kedudukan ekonomi. Banjir nampak gayanya masih lagi tidak berubah. Agar hujan reda-reda lah. Baik, saudara. Bicara kita malam ini adalah percaturan langkah tempang yang masih diteruskan. Sebab itu saya mengundangkan dua panglima. Satu panglima daripada UMNO, sahabat saya, saudara Zamir Ibrahim. Apa khabar, saudara Zamir? Baik, saya alhamdulillah. Apa nak abang pelai-pelai kita ni? Bagi sepatah dua kata. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada studio Datuk Seri Kamal Amir AHF. Kerana sekali lagi mengundang saya kali ini. Cuma saya agak gembira sebab turut bersama saya rakan lama saya, iaitu daripada PKR. Makna kata hari ini saya nak kata saya muda pun tak boleh kat, cuma saya muda daripada Datuk Seri Kamal. Cuma kita ada sahabat kita pemuda, muda daripada PKR. Makna kata di sini hari ini kita bincangkan struktur ataupun keungkuhan, keutamaan ketika ini kerajaan perpaduan. Jadi hari ini kiamat nak kata wakil perpaduan lah hari ini. Ya. Okey. Memang saya temukan malam ini antara UMNO dengan Parti Keadilan sebab nampaknya langkah ini tujuannya pertama dituju pada UMNO dan kedua pada Parti Keadilan. Sebab itu saya mengundang sahabat saya, saudara Syed Badli Shah. Kau ingat tak? Bagus. Itu dia punya tagline-nya. Bagus. Syed, apa khabar Tuan Syed? Baik. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Terima kasih. Alhamdulillah. Kerana memberikan ruang. Biasanya kalau saya hadir ni, tanggungjawabnya jadi moderator. Tapi malam ini Datuk Kamal beritahu saya, malam ni kena jadi panel. Dan tentunya saya gembira lah. Sebab saya dapat digandingkan pula dengan kekanda lama saya. Dulu kami pernah menjadi rakan seperjuangan. Walaupun hari ini beliau berada di parti yang berbeza, wadah yang berbeza, tapi hari ini kita kembali duduk serumpun dan kita kembali bergerak dengan satu nada yang sama. Dan alhamdulillah studio AHF malam ini menemukan kita. Sebenarnya saya tak berapa sihat, batuk dengan ada demam sikit. Tapi disebabkan Datuk Kamal yang panggil dan kekanda Samil juga duduk sebelah, dia demam batuk pun kita gagah jugalah, kita datang jugalah. Demi perjuangan. Demi perjuangan, insya-Allah. Apa khabar Pak Chu, orang Ngelangkap, saudara Abu Nem, saudara Gani Saleh, Gani Celah daripada Kulim, saudara Abu Nem, begitu saudara Onor Azman, saudara Rosini Korongot daripada Sarawak. Banyak nak tahu perkembangannya.
Dan untuk memulakan bicara, saya selalu ingin mengimbau sebelum berada mendaki tangga kejayaan untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak suka menggunakan perkataan PMX, tapi tak tahu macam mana boleh melekat pula nama PMX itu. Saya selalu suka mengimbau bagaimana simpati warga rakyat terhadap beliau sebenarnya apabila beliau dizalimi dalam isu mata lebam. Boleh Tuan Syed dapat beri ulasan waktu itu macam mana keberadaan saudara dalam perjuangan melihat bagaimana Presiden anda lebam matanya kena balun. Silakan. Baik, terima kasih Datuk. Ya. Kalau kita nak mengimbau perjalanan perjuangan Datuk Seri Anwar ini, beliau ini sosok yang melalui tempoh perjuangan yang sangat panjang. Kalau saya nak pendekkan di dalam forum yang ringkas ini, saya suka guna istilah emas. Ya. Emas yang baik ini adalah emas yang dibakar, dicanai berkali-kali. Maka dia dapatlah seketul emas yang cukup baik, dan itulah istilahnya PMX ini ataupun Datuk Seri Anwar. Maksud saya adalah beliau lengkap dari segi pakejnya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan ujinya, ujian yang Allah berikan kepada dia. Tidak semua pemimpin yang dicatatkan oleh negara pada hari ini melalui satu ujian berat yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar. Ya, namakan lebam namakan mana pemimpin yang melalui ujian begitu. Bukanlah saya nak katakan pemimpin lain tak ada ujian langsung, tidak begitu. Tetapi tentunya Datuk Seri Anwar melalui satu ujian yang tidak dilalui oleh orang lain. Dan Allah tentukan itu bahagian dia. Dan tentunya bahagian yang dia lalui ini, dengan ujiannya, dengan mata lebam sebagai satu bab di dalam kehidupan dia, pemenjaraannya, fitnahnya, dan kemudiannya daripada lantai penjara diangkat terus menjadi Perdana Menteri hari ini. Ini sedikit sebanyak mencorakkan karakter dan menjadikan Datuk Seri Anwar itu siapa dia pada hari ini. Sebab itu kalau kita lihat, dia ada sikap seorang fighter. Tidak ada lagi kita lihat mana-mana Perdana Menteri yang berani battle di hadapan Parlimen. Belum ada lagi. Kita belum pernah lagi lihat sejarah Perdana Menteri yang memperuntukkan satu hari ruang untuk kita bercakap di Parlimen. Ruang ini tidak digunakan secara meluas oleh pembangkang. Belum ada lagi mana-mana Perdana Menteri yang kata, hari ini aku duduk Parlimen nak main balon-balon. Belum ada lagi. Tapi Datuk Seri Anwar memulakan langkah itu. Itu membentuk karakter dia, keberanian dia. Maksudnya dia bersedia berdepan dengan segala perkara, hitam dan putih, jatuh dan bangun. Itu membentuk karakter Datuk Seri Anwar. Dan bukanlah saya nak kata dia special, tetapi tentulah dia menjadikan satu sosok yang agak istimewa berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau saya nak cerita lebih, kan orang kata aku ampu lebih-lebih pula kan. Boleh Datuk. Jadi getinya saya kehadiran pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini dalam kabinet. Ada Anwar Ibrahim pernah dizalimi, cerita lebam biji matanya teruk masa itu, dan satu negara saya digemparkan seorang timbalan Perdana Menteri yang disingkirkan, dan juga lepas itu terseksa lah sebelum dihantar ke Sungai Buloh, lebam biji mata, kena balung, kena bogey dan sebagainya. Dan jangan lupa saya, pemimpin UMNO juga ada dizalimi. Hari ini kita mendengar bagaimana Datuk Seri Najib juga hari ini terpaksa berada di belakang jeruji besi. Ini keadaannya kezaliman siapa menggunakan? Malahan. Ini saya nak tanya dengan Datuk Zamir Ibrahim. Hari ini Presiden UMNO sendiri dizalimi apabila beliau dituduh dengan 87 tuduhan yang direka-reka. Ini dikatakan persepsinya. Hanya kerana Datuk Seri Hamidi tidak bersetuju untuk membubarkan UMNO. Boleh Saudara Zamir bagi pandangan? Okey. Sedikit sebanyak apa yang kita ketahui dan juga apa yang kita pernah lalui sebagai ahli. Begitu juga waktu kita sebagai pemuda UMNO suatu zaman dahulu, di mana apabila kita juga dikejutkan apabila 2 September 1998. Apabila Datuk Seri Anwar dipecat. Jadi kita pun duk tengok ini antara pemimpin UMNO yang baik, yang boleh baca khutbah dan sebagainya. Namun bab mahkamah itu saya tak mau sentuhlah. Tetapi apa yang saya kesal sebab perkara ini masih lagi berjalan
kalau orang itu, seseorang itu Ya. jadi Perdana Menteri. Ya, ya. Kalau dia jadi Perdana Menteri, badan kehakiman ni kita rasa nampak macam longgak. Nampak macam kita sesak dada tengok. Macam ada campur tangan. Macam ada sesuatu macam Mujur lah bukan. Ha? Mujur lah bukan lagi. Mujur lah bukan lagi. Ya, ya. Okey. Tapi dia kata dia bersara, kita tak tahulah. Tetapi apabila maksud saya di sini seorang timbalan Perdana Menteri. Ya. Timbalan Perdana Menteri yang sangat dihormati oleh semua ketika itu 1998. Tetapi dalam beberapa hari selepas itu, ketika selepas dia kena tangkap, dia ditumbuk, dia dibogelkan. Ini nampak macam kita dah hilang tamadun. Ya. Okey. Ketika itu dia orang kata apa? Orang panggil pemimpin UMNO lah. Ya, ya. Dia pemimpin UMNO. Masa itu PKR tidak ditubuhkan. Ya, Betul. belum lagi. Jadi kita nampak ini sama-sama UMNO pun jadi begitu ketika itu. Kita sebagai ahli di bawah ketika itu kita agak kesal. Dan kita rasa sedih kerana jawatan sebab isu yang diletakkan kesalahan tersebut, iaitu meliwat salah guna kuasa, itu satu bab. Tetapi sebenarnya di sebalik itu kita dengar ada unsur-unsur tertentu. Terutama sekali saya dipahamkan beberapa hari sebelum 2 September, saya dipahamkan, kalau saya silap saya Datuk Seri boleh tegur. Ya. Saban hari Tun Dr. Mahathir ketika itu, Dr. Mahathir selalu bertanya kepada Anwar Ibrahim, "You nak lawan saya ke? Ya. You nak lawan saya ke?" Duk petang dia tanya lagi. Makna kata dia ada satu perkara yang dia rasa macam dia tergugat Ya. dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tercabar. 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 Ya. Sebab sebelum ni dia merasakan tidak ada orang yang berani cabar dia. Okey. Dan dia dah buat macam-macam sistem. Dalam pemilihan UMNO ada sistem persen-persen pun ada. Kota. Kota dan sebagainya. Tetapi sekarang ni alhamdulillah lah, ketika Datuk Seri Najib menjadi presiden, dia dah ubah. Ahli di cawangan juga boleh mengundi untuk peringkat presiden dan timbalan presiden dan sebagainya. Ya. Namun begitu, maksud saya di sini, kecelaruan ini dan perpecahan lah, saya sebut sekali lagi, saya tambah walaupun bukan soalan ni, adalah Tun Dr. Mahathir. Okey. Satu orang tua yang patut kita hormat, yang patut kita sanjung sebagai, kita baca kalau di Afrika tu macam Mandela lah. Ya, ya, ya. Satu pejuang yang banyak jasa lah. Dr. Mahathir bukan tak ada jasa. Bapa pembangunan negara, tetapi dalam masa yang sama di kalangan kita rakyat Malaysia sekarang ni, terutama sekali orang-orang Melayu, nampak dia di samping dia ada jadi bapa pembangunan negara, dia juga ada lagi satu bapa, iaitu bapa perpecahan kaum, bapa perpecahan bangsa, bapa perpecahan Melayu. Pecah habis. Sampai orang buat ada satu gambar tu kek. Potong-potong tinggal berapa keratnya. Ya, ya. Dan dia antara punca PKR ditubuhkan. Dia antara punca orang panggil semangat 46 ditubuhkan. Dia antara punca Parti Bersatu ditubuhkan. Ya. Banyak parti Melayu Tak, ditubuhkan. saya nak bertanya tentang bahawa artinya ada elemen-elemen kezaliman. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dizalimi begitu. Ya. Dan apabila pilihan raya berlaku pada tahun 2018, Ya. pilihan raya yang ke-14 Ya. yang dipimpin Datuk Seri Najib, Ya. ditumbangkan Datuk Najib. Okey. So dengan rela hati Datuk Najib berundur diri. Ya. Ya. Dan waktu itu diberi pula pemangku pada Datuk Seri Zahid. Ya. Rupanya kekejaman itu masih berterusan nampaknya apabila dia minta supaya UMNO ini dibubarkan. Saya ingat kalau ada VT, boleh tak ini admin tolong tengok VT ni bagaimana dia mengaku, jangan tak mengaku. Saya suruh kita Zahid tengok di VT. bubar Apa kata dia? UMNO. UMNO kalah dalam PRU 14. Dan ramai dari wakil rakyat UMNO tinggal UMNO. Ada yang lompat masuk Bersatu. UMNO kalah kerana tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. UMNO hanya berjuang untuk Najib. Sokongan kepada Najib bukan kerana setia tetapi kerana duit. UMNO bukan lagi UMNO. Sebab itu UMNO sepatutnya dibubar.
Ya, jadi apa ertinya Sir Zamel, Ya. dia mengaku untuk dibubarkan. Dia mengaku juga dia minta supaya Zahid bubarkan UMNO, bawa ahli-ahli Parlimen UMNO, bawa ahli-ahli UMNO menyertai parti pribumi yang ditaja olehnya. Yang akhirnya dia pun keluar juga daripada PBM. Dan waktu itu apabila Datuk Zahid tidak bersedia, dia nak menyelamatkan UMNO at any cost, akhirnya dia dituduh dengan sejumlah 87 tuduhan yang direka-reka dan terbukti sekarang hari ini dia keadaannya, tapi masih lagi benda itu sudah pun terlekat dalam fikiran orang. Saya merasakan bahawa beliau dizalimi. Apa pandangan saudara ini? Ya, saya melihat apabila dia sendiri memperakui dan Tun Dr. Mahathir sendiri memperakui, sebab kita tahu penubuhan bersatu sewaktu pilihan raya yang ke-14 tempoh hari, niat dia tu nak ganti UMNO. Full stop. Dengan bendera dia pun dengan lebih kurang nak sama kepala otak Tun M ni. Jadi maksud dia di sini apabila dia jadi Perdana Menteri. Kali kedua. Ya. Iaitu 22 bulan kan. Ya. Dia dah minta seseorang, kalau saya silap saya minta maaf, memanggil, menjemput Datuk Seri Zahid, mengadap beliau. Ya. Datuk Seri Zahid pergi. Ya. Tetapi agak mengejutkan kita sebab antara perbualan-perbualan mereka, antara salah satunya adalah meminta dia membubarkan UMNO sebab dia kata UMNO rosak. Ya. Ya, macam dalam video Macam tadi. dalam video tersebut, itu bukti. Sebab kalau tuan-tuan tengok tadi video tersebut, dia dah karang, dah tulis, dia baca. Makna kata 2 kali dia tulis skrip tersebut dan dia baca. Yang ni bukan orang bagi dekat dia. Tun Dr. Mahathir ni jarang dia guna kepala otak orang lain. Dia akan guna kepala otak dia. Dia. Sebab dia rasa dia saja pandai, dia saja betul dan dia saja hebat. Ya. Jadi selepas Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia tengok Pak Lah tak berapa betul ke apa. Tak betul. Dia nak kecampuk juga. Tadi dia cakap dia bersalah. Lepas itu bagi kat Najib. Tak betul juga. Dia nak campuk juga. Jadi sekarang patah balik main dekat dia. Bila main dekat dia, kita tengok apabila di bawah tu tidak kuat macam mana dia jadi Perdana Menteri ketika UMNO. Dia cuma ada 13 kursi aja waktu tu. Dia 13 kursi. Ya. Tetapi kita agak terkejut dan kita juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid kerana sanggup menggadaikan sanggup mempertahankan maruh UMNO. Ya. Dan sanggup menghadapi tuduhan. 87 tuduhan ni saya nampak dia 4 boleh, tahun setengah lah turun naik mahkamah. dah makna kata dia dalam salah senarai penjenayah yang agak kejam lah. Ya. 87 pertuduhan. Jarang kita dengar ada 87 pertuduhan kepada seorang rakyat Malaysia. Ya. Setahu saya tak tahulah. Ya. Tetapi ini, saya tengok tuduhan 87. Tetapi bila jahat betul lah. Jahat betul lah. Nak menggambarkan Tun Dr. Mahathir ni macam dia gambarkan Anwar Ibrahim. Peliwat, pelingkup, salah guna kuasa. Tangkap Najib, salah guna penyamun penyangak, satu family penyamun. Dia punya kepala otak. Ya. Sampai tak tahu nak buat apa juga, pi jolok rumah bekas timbalan Perdana Menteri kedua. Ya. Iaitu mak kepada Datuk Seri Najib. Pi serbu rumah Datuk Seri Najib. Dia sebagai Perdana Menteri, Presiden UMNO, saya nak bagi tahu pada ahli-ahli di bawah lah. Parti-parti mana sekalipun, walaupun saya ni kita kata duduk tumpang-tumpang lah, tengok-tengok. Mana ada parti lepas pilihan raya dia tak ada duit untuk bayar poster, untuk bayar bendera, untuk bayar jentera sana. Mesti ada duit untuk bayar. Jadi ketika itu baru habis pilihan raya, baru nak ambil duit nak pergi bayar, kamu pergi serbu. Ya. Tentu saja jumpa duit. Masa kamu jadi Perdana Menteri, kamu tak ada peti cash kah? Di dalam pejabat kamu. Siapa yang buat peti besi di Putrajaya? Di Putrajaya siapa buat peti besi? Ya. Kamu tahu, sebab kamu 22 tahun jadi Perdana Menteri dan kamu pernah jadi 22 bulan. Dan kamu tahu, kamu pernah jadi Presiden UMNO. Selepas pilihan raya, kita kena bayar bendera, kena bayar poster, kena bayar apa, macam-macam. Ya.
tetapi kamu nak gambarkan bahawa selepas pilihan raya ke-14, Barisan Nasional kalah, kamu nak lingkupkan terus Barisan Nasional. Dendam kamu ni dendam yang dalam bahasa Kedah kata dendam yang gila babi punya dendam. Tak, saya minta maaf. Sebab kamu sanggup, abang tengok satu tuduhan lah. Saya tak pasti, saya terlupa. Tetapi digambarkan beginilah. Botol ini dicuri oleh Datuk Zahid. Botol ini. Satu tuduhan. Zahid mencuri botol ini. Makna kata dua tuduhan. Benda sama. Lepas tu macam mana tak jadi banyak sampai 87? Satu, botol ini dicuri oleh Zahid. Tuduhan kedua, Zahid mencuri botol ini. Tetapi apabila dimainkan oleh media, dimainkan oleh... Dan kelebihan Tun Dr. Mahathir, saya nak beritahu abang, kalau saya silap, saya minta maaf. Dia berjaya. Dia berjaya ambil bukan presiden, bukan pemangku presiden. Ni, ahli-ahli parlimen yang lain, yang haram jadah, yang bersekongkol dengan dia dalam Barisan Nasional. Jadi itu masalahnya. Jadi apabila mereka bersama dengan dia, di dalam ahli-ahli UMNO pun disebut perkataan Zahid begini, Zahid begini, Zahid memang patut ditukar, memang patut kita tukar UMNO ni, kita bagi jadi bersatu, tak apa, semua ahli bersatu. Kita boleh tukar lah nanti. Akan jadi UMNO baru ke UMNO nombor 2. Sebab, pada pandangan saya, sebab dia pernah menukar UMNO. Dia ada sejarah tukar UMNO. Bunuh UMNO. Bunuh UMNO. Hampir nak melingkup padu. Tak, yang UMNO ada. Hampir nak melingkup. Kerana dia tipu, saya boleh katakan dia tipu lah. Tengku Razali. Kerana itu ada grup 11 orang ke apa, ketua cawangan, bawa kes ni ke mahkamah. Bawa kes mahkamah, dia punya nak kelingkup ke apa ke, terus UMNO haram. Itu yang pertama kali Presiden MCA. Jadi apabila benda ini lingkup, dilihat lingkup, dan dia mau orang nampak Datuk Zahid antara yang melingkupkan UMNO, adalah lebih baik bubar UMNO. Dia kena minta Datuk Zahid bubar UMNO sebab Datuk Zahid kena arahkan Setiausaha Agong, panggil perwakilan, datang ke PWTC, buat satu Perhimpunan Agung khas untuk membubarkan UMNO. Namun, dek kerana sayangkan UMNO, dek kerana cintakan UMNO sebab UMNO ni dia ada sejarah. Kita tak boleh nafikan sejak merdeka, lepas tu pentadbiran negara sampai sekarang ni, UMNO antara tunjang. Jadi Datuk Zahid tak mau dia kena maki oleh anak-anak cucu yang lain, dia sanggup mempertahankan. Dan dia pun tahu, kalau dia tidak mau dengar cakap Tun Dr. Mahathir, sebab dulu dia pernah ada sejarah, dia tak mau dengar cakap Dr. Mahathir, dia kena ISA. Ini bukan kali pertama. Datuk Zahid kena. Datuk Zahid kena, dulu pun kena dah. Masa dulu dia ketua pemuda. Dia sanggup juga duduk. Orang yang sama juga yang berjalan dengan dia. Orang yang sama juga si Barang ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, makna kata di sini, kesanggupan. Ni ahli di bawah ni kadang-kadang mereka tertutup. Tertutup sebab ada pihak-pihak tertentu meracuni. Betul. Ada bukan semua setuju ataupun tak setuju. Tetapi kita kena hormat dia Presiden Parti UMNO dan dia juga pengurusi Barisan Nasional yang sanggup mempertahankan yang kawan-kawan kita sekarang duduk di Kelantan, Terengganu yang masih lagi memegang jawatan dalam UMNO ni. Antara salah satu sebab utama Datuk Zahid mempertahankan UMNO daripada dibubarkan. Itu bang. Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit tu. Kalau kita mengkaji balik kekacauan politik di negara ini, kalau kita susul kembali untuk tempoh 10-20 tahun yang lalu, memang betul lah. Saya tak nafi itu Dr. Mahathir ni dia ada sejarah dia pencapaian negara. Itu kita tak nafi. Bab kata Kekadar Zaman tadi, apa pencapaian dia lantak pilih memang anda capai itu okey lah. Betul. Ya tak? Tapi kalau kita susul kembali untuk 10-20 tahun kebelakangan ini, dalam pada yang baik ada juga yang buruk. Saya berikan contoh kekacauan politik untuk tempoh 10-20 tahun. Ini langkah Sheraton baru 2020 baru jadi. Apa kekacauan politik yang kita dapat lihat? Okay, now. Ketika Tun Dr. Mahathir pegang Perdana Menteri, dia pecat. Dia pecat bukan satu timbalan, puak timbalan dia.
4 timbalan dia, semua orang tak boleh ngam dengan dia. Dan kalau kita lihat, semua ada krisis yang besar dengan Tun Dr. Mahathir. Ya. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar, bagaimana isunya bila pemecatan Datuk Seri Anwar berlaku. Okay, fine. Bila dia dah tak ada kuasa jadi Perdana Menteri, kita ingat reda dah. Dia serah pada successor, Pak Lah. Kita Ya. pun ingat, oh, okey lah. Ni Tun Dr. Mahathir dah tak jadi ni, kita ingat dah aman dah. Pak Lah pun perintah, okey lah, Islam Hadari masa tu. Bawa okey dah. Kita tengok, cun dah. Kemas dah. Rupanya dia tak puas hati lagi. Dia serang lagi. Dia masuk lagi. Bila dia masuk, kacau balik. Nampak tak? Kekacauan politik yang berlaku, walaupun macam saya cakap tadi, dia ada jasa, tapi dia juga ada titik hitam di dalam perjalanan politik yang dia cipta. Ya. Dia mulakan kekacauan balik. Dia desak. Cuba lihat kembali sejarah. Siapa yang desak Pak Lah letak jawatan? Itu bukan Datuk Seri Najib. Itu Dr. Mahathir. Ya. Masa tu Dr. Mahathir je lah kan. Masa tu. Dia desak. Dia buat. Sampai satu tahap, dia isytihar. Kalau tadi Kandil Zamir cerita, dia pernah nak bubarkan UMNO, tutup UMNO. Dia pernah isytihar diri dia keluar pada UMNO. Ya. Ketika desakan Pak Lah, dia isytihar keluar daripada UMNO. Punya nak bagi Perdana Menteri daripada UMNO tu tombang. Dia isytihar keluar daripada UMNO supaya Datuk Seri Najib naik. Kemudian nampak pula Datuk Seri Najib naik. Ini belum lagi Pakatan Harapan ke PKR itu belum jadi kerajaan lagi. Ini jauh lagi cerita je ni. Ya. Kemudian bagi Datuk Seri Najib naik. Kita tengok Datuk Seri Najib perintah dah elok dah. Elok dah. Kan? Walaupun masa tu kami ni pembangkang lah. Ada kritikan. Tapi kami ni tak ada kacau sangat pun waktu tu. Kami tengok okey lah. Datuk Seri Najib bawa adalah pencapaian dia. Siapa yang mulakan kritikan besar? Itu orang yang sama juga. Itu Tun Dr. Mahathir juga. Itu Tun Dr. Mahathir juga. Cuma jalannya berbeza pada ketika itu. Bila dia nak pergi kat Pak Lah, kalau dengan kes Pak Lah, daripada dalam dia desak supaya jatuh. Bila dia nak pergi balik kepada UMNO dalam isu Najib, tak boleh dah. Tak boleh. Dia guna jalan luar pula. Dia guna jalan luar pula. Kena pula pada waktu itu, kami ni ialah kan, kami inilah kelebihan orang keadilan. Orang keadilan ni hati bersih punya Mel. Ya. Kami ni hati kita ni, kami tengok ni Peluang okay lah ni kan, ada chances ni, nampak macam dia pun ni nampak ya muka orang baik kan. Waktu tu lah muka dia pun muka orang baik. Ni kan okey lah kan, kami tengok. Kemudian jatuh, akhirnya berjaya. Akhirnya berjaya dengan bantuan daripada keadilan, dengan bantuan daripada Datuk Seri Anwar. Restu dia Datuk Seri Anwar daripada dalam, dengan Presiden kita Datuk Seri Wan Azizah. Ketika itu mengepalai Pakatan Harapan, kita bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, langkah itu berjaya. Kita tumbang Datuk Seri Najib. Berjaya. Kami ingat selesai dah. Kami bagi balik kuasa kat dia. Kami ingat selesai dah. Rupanya tak selesai juga. Sebab apa? Sebab salah seorang orang yang pernah dia pecat 10 tahun dulu, bakal menjadi Perdana Menteri dalam perjanjian. Agaknya tu hari-hari dia duk teliti laporan dia. Hari-hari ni, berapa hari lagi aku jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar nak kena naik. Berapa hari lagi aku jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar nak kena naik. Tak boleh jadi ni, kena cari jalan kan ni. Tak boleh jadi, kena cari jalan, kena halang ni, jangan bagi dia naik. Akhirnya kekacauan politik itu berlaku. Seperti mana kita langkah Sheraton lah, langkah apa, langkah itulah. Itu semua berlaku, puncanya daripada mana? Ni saya tinggalkan tuan-tuan ni. Bagi tuan-tuan fikir, puncanya itu datang daripada orang yang sama juga. Dan the rest is history. Kita pun tahu dah kemudiannya apa berlaku saat dia nak jadi Perdana Menteri balik, saat dia menangis, saat dia letak jawatan. Ketika kerajaan Pakatan Harapan tumbang, on the record, bukannya kami hilang majoriti. Walaupun pada ketika itu dia kata ada orang tarik kerusi, ada orang tarik sokongan. Tidak. Kami, kerajaan Pakatan Harapan tumbang 22 bulan, adalah Perdana Menteri yang kami cintai pada ketika itu meletakkan jawatan. Apa perbezaan dia dengan Tan Sri Muhyiddin ketika jadi Perdana Menteri? Kita tengok sukan untuk tumbangkan dia sebab dia tak letak jawatan. Tapi beza dengan Perdana Menteri yang disayangi sebelum ini, dia letak jawatan dengan sukarela. Dia bergaduh juga. Maka tumbanglah Pakatan Harapan. Pun tak selesai lagi. Kekacauan tu berlaku sampai hari ini. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan adalah kekacauan politik untuk tempoh 10-20 tahun ini datangnya daripada orang yang sama. Kadang-kadang datangnya daripada orang yang sama. Sebab itu saya berkali-kali, ada orang nak kata, kau hajarlah kau gemuk bila kau cakap ni, lantak lah kan. Saya berkali-kali di mana pun saya akan menyebut, sudah-sudahlah. Kadang-kadang bila sampai satu masa dan usia, bila perlu berehat, bersara. Beri ruang kepada orang lain untuk bawa negara ini dengan aman. Sebab kadang-kadang bila ada campur tangan orang yang macam ini, politik kekacauan itu terus berlaku. Dan hari ini pun kita nampak. Hari ini pun kita nampak, bila kita dengar Datuk Seri Anwar dah stabil, hari ini ada pula langkah Dubai, langkah London, langkah
Langkah seremban apa macam-macam langkah lah sampai nak tersungkur langkah longkang semua ada. Pusing-pusing balik orang yang sama juga. Pusing-pusing balik orang yang sama. Alah, sampai bila nak selesai begitu? Silakan Datuk. Ya, jadi saya begini sebab saya melihat dari sejarahnya tiap-tiap petang Tuan Syed Zamir saya memberi pandangan. Saya membaca tata satu buku. Dan saya nak tanya Datuk. Ya. Ni saya tanya apa? Dah, sekarang kita agak terkejut. Tidakkah pas tengok benda ni? Itu okey. Saya nak ulas sikit lagi tapi saya nak cerita ada lagi tambahannya sebab ini daripada awal lagi apabila dia disingkirkan daripada UMNO oleh Tengku Abdul Rahman. Sebenarnya live kita ini nak cerita tentang langkah tapi langkah itu yang berlaku, langkah demi langkah yang tidak berhenti. Ya. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman dah dapat melihat almarhum Tun Dr. Ismail dah dapat melihat sebab dia disingkirkan. Tapi Tun Razak mengambil dia bawa masuk balik. Dan waktu itu dia melihat challengernya sebab saya menulis tiap petang. Saya bercakap tiap petang. Bagaimana dia melihat bahawa kalau tak disingkirkan Datuk Harun Idris. Inilah, maka Datuk Harun Idris juga pun akhirnya tersingkir. Melalui pelbagai percaturan apa semua gunakan Hussein On. Macam tu. Hari ini sekarang ni anak Hussein On pula daripada kan. Okey. Itu cerita. Orang yang sama juga. Saya nampak orang yang sama juga. Yes, betul lah Tuan Syed kata tadi. Langkah demi langkah. Dan hari ini, saya melihat, saya nak tanya juga pada Tuan Syed sebenarnya. Bahawa selepas saja pilihan raya 2022. Ya, apabila Pakatan Harapan dapat 82 kerusi parlimen. Dan Perikatan Nasional dapat 73 saja. Saya melihat dari segi demokrasi. Demokrasi is a game of the numbers. Pakatan Harapan 82 lebih banyak daripada Perikatan Nasional. Jadi keputusan di samping itu atas kesombongan mereka tak mau tubuh kerajaan, maka di sinilah peranan sekali lagi Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO mengambil keputusan selaku pengurusi Barisan Nasional menyokong pula Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan untuk menyelamatkan negara. Inilah saatnya maka beliau dihamun, dimaki dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pandangan Tuan Syed. Apakah saudara bersetuju dengan pandangan saya? Dia kalau kita untuk memberikan jawapannya, kita kena imbas kembali balik perjalanan beberapa tahun sebelum kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Kalau kita lihat ketika Pakatan Harapan tumbang, tubuhnya kerajaan Tebuk Atap. Siapa yang beri nama Tebuk Atap, mereka sendirilah yang beri nama itu. Ya. Di mana Datuk Seri Zahid ketika itu? Datuk Seri Zahid memberikan sokongan. Datuk Seri Zahid bersama dengan kumpulan ini. Datuk Seri Zahid membentuk kerajaan, membawa kekuatan UMNO bersama dengan kumpulan ini. Saya percaya bahawa harapan Datuk Seri Zahid itu adalah untuk melihat kestabilan politik pada ketika itu. Tetapi kalau kita lihat pemimpin yang mengepalai negara pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, membentuk kabinet negara itu tidak seperti yang dirancang ataupun tidak mengikuti pandangan ketua-ketua parti maupun pandangan pemimpin-pemimpin parti politik. Apa kesan dia? Kesan paling besar yang kita lihat selepas kejatuhan Pakatan Harapan langkah Sheraton itu, kerajaan yang didirikan oleh Tan Sri Muhyiddin masih juga goyang. Kerana apa? Kerana perjalanan politik untuk menubuhkan kerajaan itu tidak stabil. Pandangan pemimpin-pemimpin tidak dihormati. Jadi tentunya sebagai Datuk Seri Zahid inilah, kalau saya jadi Datuk Seri Zahid ni, dia tak belajar juga hak tu, letih lah. Ya. Dia dah duduk dah, dia dah pernah kena dah. Awak bawa satu parti beri sokongan kepada kamu, tapi kemudiannya kamu sendiri mencipta ketidakstabilan kepada negara kerana pandangan pemimpin-pemimpin ini tidak dihormati. Akhirnya negara jadi kacau bilau, politik jadi tidak stabil. Apa yang diimpikan, saya percaya apa yang diimpikan oleh Presiden UMNO pada ketika itu untuk melihat kestabilan tidak dapat dicapai. Maka terpaksalah berlaku desakan untuk mengundurkan pula dia, naikkan pula Datuk Seri Ismail Sabri, tapi langkahnya lebih kurang sama dan akhirnya terpaksa dibubarkan terus. Dah tak ada jalan lain dah tu. Kalau ada jalan lain, tentulah kita ambil jalan lain. Tapi bila tak ada jalan lain, bubarkan, serahkan kepada keputusan rakyat. Akhirnya rakyat membuat keputusan, tak ada mana-mana parti yang majoriti. Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan yang luar biasa, membuat keputusan supaya parti-parti politik tertentu membentuk kerjasama, membentuk kerajaan perpaduan. Di mana pula Datuk Seri Zahid? Dia memilih untuk bersama kestabilan. Ini jawapan paling tepat. Adakah tak pernah dia memilih mereka? Ataupun Perikatan Nasional bahasa tepatnya pernah. Dia dah pernah duduk dengan Datuk Seri Muhyiddin, dia dah pernah kerjasama dengan Tuan Guru Haji Adi, dia dah pernah. Dia dah pernah ada sejarah itu.
Maksudnya Datuk Seri Zahid ini juga orang yang menilai. Ya. Menilai secara fakta, menilai secara kestabilan, menilai secara politik. Boleh atau tidak kerjasama lagi. Tak tahulah, kalau saya jadi dia pun saya tak akan ulang lah. Dah kena patuk sekali, pi ulur lagi kepala kat ulang. Memang kena lagi sekali. Awak tak pandai lah kalau duk ulang-ulang begitu. Maksudnya Datuk Seri Zahid cukup berhati-hati. Kali ni dia memilih Datuk Seri Anwar. Sebab apa? Sebab ada persamaan. Ini saya cakap secara ini lah kan. Ada persamaan kalau kita lihat Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar. Ini orang yang pernah ditindas, orang-orang yang pernah dianiaya daripada segi kes-kes, pernah ditekan. Maka mereka bergabung hari ini. Apa kesan dia? Ketika saya bercakap ni dalam forum, hari ini Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri 421 hari. Ya. 421 hari. Apa kesan dia? Selama 421 hari ni, kita langsung tak dengar soal isu kestabilan politik. Tak ada. Ya. Yang ada adalah blogger-blogger upahan Ya. belah pembangkang ni, segala Papa Gomo lah, parpu kuah kari, parpu asam pedas ni semualah. Segala menambah garam ni je lah, hari-hari duk cakap kerajaan nak tumbang, kerajaan nak stabil, langkah London, langkah coket, langkah longkang, semua ada. Tapi hakikat dan faktanya 421 hari Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid menjadi Timbalan Perdana Menteri, GPS bersama sebagai Timbalan Perdana Menteri, 19 parti bergabung. Alhamdulillah, kita stabil. Menteri Kabinet baru je habis retreat 2 hari di Cyberview. Apa maknanya? Maknanya kerajaan ini betul-betul sedang usaha untuk memfokuskan kepada bantuan negara. Fokus kepada bantuan rakyat. Nampak sampai menteri boleh bermukim macam tu. Boleh duduk bersama-sama semua parti, think tank, fikir macam mana nak selesai isu negara. Ini baru sebuah kerajaan yang stabil. Tapi perkara ini takkan boleh dicapai kalau dalam kerajaan itu sendiri seperti mana kerajaan sebelum ini masing-masing ada interest. Nak jatuhkan ini, nak tikam ini, takkan boleh capai itu. Tapi hari ini kita lihat semua orang boleh bekerja. Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zaid Amidi, GPS-nya, GRS-nya, semua parti boleh bekerja sama. Dan inilah hasilnya. 421 hari. Lebih daripada setahun, kerajaan ini stabil, ekonomi baik, kerajaan kukuh, bantuan kepada rakyat turun dengan cemerlang. Ini dia. Ini jawapan. Pelaburan, tak boleh cakap lah, memang berbilion-bilion kalau nak cakap. Kalau saya cakap berbelon-belon lah kan. Jenuh nak cakap. Ini maksudnya, apabila kestabilan politik itu berjaya dicapai, Alhamdulillah negara baik. Ini jauh beza je dengan sebelum ini. Silakan. Ya, ini saya nak imbas sedikit pimpinan, sebab Zamir bertanya dengan saya apakah PAS dia nak fikir apa semua. Cuba kita imbas lebih kenyataan Presiden PAS berhubung tentang usaha langkah-langkah itu langkah ini nak menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Cuba kita dengar dalam BD dia. Admin kalau boleh main, silakan tentang apa kenyataan. Oleh kerana itu mereka yang cuba balik nak ungkit, nak buat undi tak percaya pada orang aku lah. Tu tajuk penting, tak percaya pada tuan aku. Tak dengar? Jalan. Oh, jadi ada ni. Tapi saya melihat kenyataan begitu, nampak admin tengah ni. Sebab ini kenyataan, bukan main-main punya kenyataan, Saudara Zamir. Bahawa beliau mengatakan bahawa kalau ada mana-mana pihak mau menjatuhkan kerajaan, artinya mereka tidak akur dan tidak menghormati dan tidak taat setia ke bawah duli yang Pertuan Agong. Sebenarnya kerajaan yang ada, sebab itu saya tak setuju kalau mengatakan menjatuhkan kerajaan. Saya kata menjatuhkan pimpinan kerajaan itu bolehlah. Tapi menjatuhkan kerajaan itu treason. Itu adalah satu pengkhianatan pada negara. Kerana negara ini adalah negara di bawah duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dulu lagi selalu saya mengatakan urusan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi kerajaan hari ini kerajaan yang Pertuan Agong. Dan tuanku melantik setelah dapat perbincangan dan sebagainya, melantik pada fikiran Baginda, mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen, majoriti ahli parlimen untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu saja dia punya basicnya. Tetapi masih lagi usaha dilakukan untuk dengan langkah itu, langkah ini, dan yang terbaru adalah langkah Seremban pula dah. Ada kerajaan negeri pula nak dijatuhkan. Apa pandangan saya Zamir Ibrahim? Saya nak, sebelum saya sebut ke Seremban tu, sebab oleh kerana itu mereka yang cuba balik nak ungkit, nak buat undi tak percaya pada orang aku lah. Ucapan ni adalah ucapan yang pernah diungkapkan oleh Presiden PAS. Ya. Jadi apabila Presiden kita dengar. Kita dengar.
Oleh kerana itu mereka yang cuba balik nak ungkit, nak buat undi tak percaya pada orang aku lah. Tu tajuk penting, tak percaya pada Tuan aku. Tak percaya pada Agung. Terpulang rakyat untuk menilai mereka. Negara demokrasi. Tapi tidakkah ini macam dah melangkaui apa yang di-Pertuan Agong pernah titahkan dahulu untuk stabilkan kerajaan demi negara macam mana? Kenyataan Agung satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Mengikut raja perlembagaan, raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi. Jadi Tan Sri maksudnya sekarang ni memang ada usaha untuk kiranya Perikatan Nasional nak merampas peringkat persekutuan tu ke macam mana? Ya, biasa dalam negara demokrasi kita berusaha bukan sahaja melalui pilihan rakyat, termasuk melalui parlimen. Kalaulah pemimpin PANO dia punya kompas pun begini, rakyat pun pening. Jadi bermaknanya pemimpin mengutamakan rakyat dahulu. Ya, so itu dua kenyataan beza. Satu daripada kita punya Premier Sarawak, dia kata kami bukan paloi, dia kata. Tapi PAS pula tu mula-mula kata kalau siapa jatuh kerajaan itu menentang Agung. Kali ini sekarang ni dibolehkan pula. Zamir, silakan. Tak, saya nampak macam Tuan Guru Haji Hadi ni, dia pun adik-beradik macam Tun Dr. Mahathir juga. Dia ada sikit elemen Tun Mahathir ni, sebab sekarang ni Tun Mahathir pun dah jadi penasihat kepada 4 negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Namun apa yang menyedihkan kita, bukanlah kita cakap ni bermaksud kita marah dekat Tok Guru. Tapi Tok Guru tu sendiri pun ajak bagilah betul sikit kepada anak-anak murid, anak jemaah untuk kita dengar. Baru ni you cakap macam lain. Sebelum ini Tuan Guru cakap nak ambil rampas kerajaan ni satu perkara yang tidak iktiraf Agung, tak boleh itu dan ini. Sekarang ni boleh pula. Jadi sebagai seorang Tok Guru patut contoh yang baik kepada, walaupun bukan ahli parti sekalipun, kami pun sebagai Tok Guru macam dulu di Kelantan. Ahli-ahli UMNO hormat Tuan Guru Nik Aziz. Hormat kita. Hormat. Ceramah dia. Ahli-ahli UMNO pun pergi dengar. Dia dalam PAS ni bukan semua yang tak betul punya kepala otak. Tetapi macam Tuan Guru Haji Hadi ni jelas menunjukkan video tadi bukan edit tau. Video tadi betul sebelum ini. Tuan Guru Haji Hadi cakap, oh ini kalau tukar kerajaan ini tidak orang hormat kepada Agung dan sebagainya. Tetapi baru tadi kita dengar, nak rampas daripada kerajaan perpaduan ni dibolehkan pula. Demokrasi lah, macam-macam lah. Jadi nampak sangat. Keluar dalil. Jadi sebelum ini, kamu juga, orang yang sama juga, kata dekat Tun Dr. Mahathir, Maha Fir'aun. Maha Zalim. Tapi hari ini, ambil hak Maha Zalim, ambil Fir'aun, jadi penasihat kalian. Cuba kalian bayangkan ahli di bawah, ambil Fir'aun, jadi penasihat kerajaan negeri Kelantan. Tak gila ke tu? Ini gambaran yang dibuat oleh kamu sendiri pada tahun 99, pada tahun 98. Ini orang yang sama, Tun Dr. Mahathir itu, itulah Tun Dr. Mahathir dulu, itulah Tun Dr. Mahathir sekarang. Dan perangai pun dulu pun macam tu, sekarang pun macam tu. Kamu dulu pernah kata Maha Fir'aun, Maha Zalim. Tapi hari ini kamu adik-beradik, kalau orang Kedah ni jilat. Kamu panggil Maha Fir'aun ni pergi jadi penasihat pada kamu. Betul-betul gila kamu. Tak, saya beritahu. Dan tadi gambaran apa tadi? Tadi gambaran. Orang panggil apa? Saya nak ulas pada adinda saya ni, dia cakap pasal orang panggil apa? Nama apa? Hak negeri tadi. Ya, Langkah Seremban. Tak, bukan langkah-langkah sebelum ni. Maksud saya di sini pasal Datuk Zahid dia cakap tadi. Abang pun cakap tadi. Saya nak bagi tahu, ketika baru selesai pilihan raya 2022. Sebab sekarang ini orang marah dekat Datuk Zahid sebab tak pilih kamu. Orang benci kat Datuk Zahid sebab tak pilih Muhyiddin Yassin. Itu saja abang. Cuba kalau kami, Datuk Zahid pilih Perikatan Nasional. Selesai ya? Selesai.
Selesai. Masalah pula kita dengan keadilan pula. Tapi mungkin mereka berbeza. Ya, Mereka akan serang kita cara berbeza. Ya. Tetapi maksud saya di sini, perang akan perang. Tetapi, kalaulah kalian di luar sana, pernah berada di satu tempat, pernah berada bersama girlfriend lah senang. Girlfriend ni kalian dia dah jadi girlfriend kalian lah. Kalian tahu dia busuk macam mana, dia wangi macam mana, dia okey macam mana, kalian tahu. Tiba-tiba ada dua pilihan yang kita kena buat. Satu, girlfriend ni, kita pun kenal dia. Tapi kita tak pernah bersama dengan dia. Kita kenal dia, dia pun comel juga. Ini kita pernah bersama dengan dia. Dia pun bukan tak comel juga. Tapi kalaulah kata Datuk Seri Zahid pernah berada dalam Perikatan Nasional, tuan-tuan. Pernah berada, tahu siapa itu Muhyiddin Yassin. Tahu siapa orang-orang dia. Begitu juga ada di kalangan pimpinan UMNO ketika itu yang lebih Perikatan Nasional daripada UMNO. Ya, ya. Jadi Datuk Zahid dah alami benda tu semua. Sebab kita dah jadi ketika Perikatan Nasional, UMNO jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri. Ismail Sabri lebih pada Perikatan Nasional ketika itu. Maaf saya cakap. Sehingga kan tidak menghormati Presiden UMNO. Jemaah menteri dah, jemaah majlis tertinggi dah buat keputusan. Itu dah suruh kamu bubar parlimen. Selepas Johor, kamu buat apa? Kamu sebagai Perdana Menteri, kamu tak dengar cakap Presiden majlis tertinggi dah buat keputusan. Biro politik dah buat keputusan. Bubar parlimen. Oh, kamu kata kamu ada buat kajian. Kepala otak punya kajian kamu buat. Lepas Johor, sepatutnya kita menang 2/3. Datuk Seri Najib dah bagi tahu pada kamu. Dah bagi tahu pada umum. Jangan ikut saya. Saya pernah melambatkan pilihan raya pada pilihan raya ke-14. Sepatutnya lepas Sukan C, bubar. Tapi duk tunggu apa, tak tahu. Last kali, tu dia. Royup. Jadi ini yang berlaku. Apabila Datuk Seri Zahid alami perkara ini, takkan, abang, nak duduk lagi dengan orang-orang yang tak pernah dengar cakap dia. Saya percaya, kalaulah kata bukan masalah gila jawatan, saya pun tahu Datuk Seri Zahid macam mana. Bukan masalah timbalan Perdana Menteri ke Menteri ke apa. Tetapi, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, UMNO dah hantar senarai menteri. Dah hantar senarai menteri. Tuan-tuan boleh rujuk waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Betul. Adakah Muhyiddin Yassin ikut? Ini UMNO bagi sokongan kat kamu. Adakah kamu ikut? Waktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, UMNO, Barisan Nasional bagi senarai menteri. Adakah kamu ikut? Ya. Tapi Alhamdulillah, setelah dia tahu ini racun. Saya boleh kata ini racun. Sana pun racun juga. Tapi racun ada ubat lah, kita boleh buh sikit. Adalah juga ubat. Sebab dua-dua racun, dua-dua musuh. Yang terpaksa kita pilih korang mudarat. Kita kalah dah. Kita kalah, patut duduk sengak-sengak. Ya. Baik. Kalah. Kami akui kita kalah, kita duduk rumah, kita jadi pembangkang yang baik. Tetapi saya nak bagi tahu, mana ada parti dalam dunia. Tuan-tuan tanya, tengoklah. Ketua-ketua presiden-presiden parti di Jepun, di India ke, di Indonesia ke. Adakah mereka mau tubuh parti untuk ke negara mereka jadi pembangkang? Ya. Tiba-tiba ada offer. Ni dua offer. Dua pilihan. Sini pun menang, sini pun menang. Sini offer ikut law. Ketuk pintu depan, masuk, bagi salam, jumpa tuan rumah. Bukan ikut bumbung. Bukan. Ini satu lagi. Masuk dah lah pintu belakang, pergi jumpa tukang kebun. Betul tukang kebun tu pun adik-beradik rumah tu. Tetapi ikut law lah. Rumah tu ada tuan rumah. Itu yang terjadi saya. Hormat organisasi. Hormat. Dia orang main rombongan. Main tanya itu. Kita bagi tahu, kita ini. Kamu setuju? Okey. Tetapi sebelum mereka datang, pintu belakang dah masuk lah. Tapi nasib baiklah ada guard kita pergi kunci sikit. Pergi grill, pergi halau mereka keluar. Baru mereka terfikir, mereka nak masuk ke pintu depan pula. Tapi pada saya ketika itu dah terlambat. Dan kalau ketika itu, Presiden memilih untuk bersama juga dengan Perikatan Nasional, saya nak bagi tahu, UMNO diperoleh tutup buku.
Ya. UMNO di Kedah tutup buku. Tak payah bertanding lah. Untuk apa kita bertanding di Langkawi, kita dah kalah. Kita nak bertanding di mana? Saya nak minta ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong Barisan Nasional tolong fikir sedulu. Makna kata di sini, kalau tidak kerana pemikiran atau pemilihan yang dibuat oleh pimpinan kita, terutama sekali Datuk Seri Zahid. Ada yang tak setuju, saya percaya. Tetapi kalaulah kata kita fikir jauh ke hadapan. Kalau kita fikir pendek untuk bersama mereka sebab mereka Islam. Anwar Ibrahim ni kapiak ke? Dia juga Islam. Barisan kabinet juga ramai Islam. Kalau kita fikir pendek untuk bersama dengan mereka, makna kata di sini tuan-tuan, di Kelantan, Terengganu, sebahagian besar di Perak, di Kedah, Perlis, UMNO, Barisan Nasional tutup buku. Tak usah duk cakap kita cuma pergi tolong, orang panggil bersatu, kita pergi tolong PAS untuk bertanding di kawasan. Jadi jentera je. Kita jadi jentera saja tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan fikirlah sejenak, mana ada kerusi, tuan-tuan bagi saya contoh 5 ke 3 pun tak apa. Kerusi di Kelantan, di Terengganu, yang PAS menang, PAS akan beritahu UMNO, tak apa ambil tanding di sini. Takkan ada. Takkan dapat. Kalau ada yang tu, saya pun tutup buku, saya tak mau live. Okey, saya nak tanya dengan Tuan Syed. Saya kadang-kadang saya anti ataupun bukan cemburu. Saya melihat bagaimana keikhlasan pejuang-pejuang dan ahli-ahli keadilan apabila lihat mereka punya presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dizalimi. Mereka mempertahankan all out. Tidak ada pun di kalangan ahli keadilan yang walaupun sampai ke peringkat di penjara, 2 kali di penjara, dan mereka tetap mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbeza dengan UMNO ni hanya kerana Datuk Seri Zahid bersetuju untuk mendukung kerajaan yang ada kerajaan Power ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk membentuk kerajaan itu, maka dia diserang habis-habisan, malah dalaman pun menyerang dia. Apa pandangan saudara? Pada saya kita bezakan 2 perkara. Satu soal prinsip, satu soal kedudukan anggota ataupun ahli di dalam UMNO. Bagi kami yang berjuang di peringkat keadilan, Pakatan Harapan, kebanyakan daripada kami, aktivisnya itu lahir daripada semangat juang jalanan. Maksudnya kami melihat apa dia yang kami lihat. Penindasan. Untuk generasi saya, ketika Datuk Seri Anwar mula ditindas, saya lihat penindasan. Sebagai orang muda pada ketika itu, melihat penindasan, melihat kezaliman, melihat fitnah yang dibawa. Tentunya ini menimbulkan satu semangat yang luar biasa kepada anggota-anggota keadilan, anggota-anggota reformis yang membangkitkan semangat untuk mempertahankan kebenaran. Dan inilah yang menyebabkan kalau nak dibedakanlah perjuangan daripada UMNO ketika itulah dan keadilan, ini yang membedakan semangat ini. Tapi bukanlah saya mengatakan bahawa daripada UMNO langsung tidak begitu. Kebanyakan, ini faktanya saya nak kena sebut juga ini. Kebanyakan reformis yang membela Datuk Seri Anwar pada ketika itu datang daripada UMNO. Datangnya daripada UMNO. Ketika Datuk Seri Anwar dipecat daripada UMNO, cukup ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang pilih untuk letak jawatan keluar dan struggle bersama Datuk Seri Anwar. Ayahanda saya, arwah ayahanda saya juga salah seorang daripadanya. Pilih untuk letak jawatan keluar daripada UMNO untuk mempertahankan prinsip itu. Ini yang membentuk generasi kini, yang membezakan kami dengan generasi yang duduk di dalam susur galur parti, selesa di situ. Ini bezanya. Sebab itu semangat juangnya daripada dulu sehingga ke hari ini bercambah terus, dan kita boleh pertahankannya hanya dengan nama prinsip dan kebenaran. Kadang-kadang kalau belah kita pula, jalannya tak betul pun kita balon juga. Kerana semangat itu ada pada kita. Ini bedanya. Okey, now kalau kita lihat pula kedudukan UMNO pada ketika itu dan UMNO pada hari ini, saya kira UMNO, sebuah parti yang lebih 6 dekad, sudah pun melalui proses yang begitu panjang. Hari ini, seperti mana yang Abang Zamil sebutkan tadi, dia kata UMNO sebenarnya tewas. Saya tak adalah nak setuju sampai target tu. Bukanlah tewas. Kalau tewas tak adalah 26 kursi. 26 kursi banyak tu, 26 kursi. Maksudnya UMNO bukan tewas teruk, tapi in certain tempat kerana perebutan dan pertembungan dengan Perikatan Nasional di dalam fraksi undi yang sama,
UMNO tak dapat mengekalkan potensi undi yang dia biasa capai di dalam pilihan raya. Dan tentunya serba sedikit ini mengolah pemikiran mereka yang berada di dalam struktur yang tak pernah keluar daripada zon selesa. Tentunya ini berlaku daripada UMNO. Ya, saya sebutkan tadi 6 dekad lebih di dalam pemerintahan. Bila keluar daripada zon selesa, tentu ada pihak yang tak boleh terima. Dia bedanya dengan reformis dan keadilan. Kita tidak datang daripada zon itu. Kita naik dengan prinsip untuk dipertahankan. Dan ini apabila diolah kedua-duanya. Pasukan UMNO baik, pasukan keadilan baik. Saya percaya UMNO juga sudah melalui fasanya. Kalau kita lihat fasa pengkhianatan yang dilalui oleh keadilan ketika 2020. Itu juga dilalui oleh UMNO. Ahli-ahli parlimen kita keluar 11 orang. UMNO lebih ramai sebenarnya. Jumlah ahli parlimen dia yang keluar lebih ramai. Ketua pembangkang parlimen hari ini pun dulu daripada UMNO. Khianat kursi bawa lari. Ini sejarah yang orang tak lihat sebenarnya. Persamaan ini, proses ini menyebabkan kedua-dua parti yang bergabung pada hari ini boleh membentuk satu mindset, satu wavelength orang kata lah, satu pergerakan yang akhirnya boleh digabungkan dan membentuk kekuatan. Bukan saja di pihak kerajaan, dalam studio ini pun. Datuk Kamal UMNO. Zamil dulu keadilan, sekarang UMNO. Saya keadilan tak pernah masuk UMNO. Tapi kita boleh gabung vibe kita ni. Kita boleh main cucuk-cucuk. Mereka dah cucuk perut saya daripada tadi. Sebab apa? Sebab kita boleh cantumkan wavelength kita. Kalau di peringkat serendah studio ini pun boleh. Di peringkat pemimpin boleh. Maksudnya kita boleh. Sebab itu kita lihat negara hari ini stabil. Politik stabil. Kerana apa? Kita boleh mengenepikan perbezaan dan mencari persamaan demi negara, demi kestabilan, demi rakyat. Ini penting fokusnya. Dan saya bercakap lagi, saya masih lagi timbul dan warga keadilan dari segi mereka dengan presiden mereka, dia punya bukan kerana gomimah politik, bukan kerana wang. Mereka berjuang dan sampai hari ini masih lagi setia. Kami lagi walak sebenarnya. Kalau nak ikut dari segi kewalakan, keadilan lebih walak. Sedangkan UMNO sekejap okey, sekejap tak okey. Sekejap. Malahan kadang-kadang tu boleh ikut dengan cakap orang. Berlaku langkah gini, setuju ada langkah itu pula. Langkah seret, langkah Dubai, Ini langkah Seremban ni apa cerita? Ini langkah Seremban ni, tu nak tanya Zamil ni. Saya pun ada dengar langkah Seremban ni. Cuma apabila sebab kita memperakui sewaktu masa pilihan raya 6 negeri. Okey. Kalaulah kata Perak masa sebelum ini, kalau menang UMNO jadi Menteri Besar. Pahang UMNO jadi Menteri Besar. Kalaulah kata Pulau Pinang DAP, Selangor PKR, Negeri Sembilan PKR, Melaka, dan ini semua dah perjanjian yang tak perlu diumumkan kepada di bawah. Jadi hormatlah perjanjian tersebut. Jadi saya dipahamkan di Negeri Sembilan ni, dipahamkan, ada dengar-dengar yang menyatakan ada langkah Seremban. Jadi langkah Seremban ni selalunya dia akan berlaku apabila ada pihak-pihak tertentu cuba jolok-jolok dan cuba geli-geli untuk kerusi. Terutama sekali kerusi Menteri Besar. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Tapi saya ni Datuk Jalaluddin dah bagi kenyataan. Dia kata tak ada lah. Kalau tak ada, kita tutup buku lah. Itu saya punya pandangan lah. Sebab Negeri Sembilan ni, dia dah berbeza, dia lebih kurang ataupun kurang lebih dia macam di Terengganu ataupun di Kelantan. Makna kata ruangan untuk pihak Barisan Nasional untuk kacau di Terengganu dan di Kelantan tiada ruang. Di sini betul. Mungkin ada ruang tapi akan kacau banyak kerusi. Tetapi sampai bila kita nak jadi macam ni? Itulah. Tapi sebab kalau dah kata Datuk Jalal dah beritahu macam tu, kita tumpu perhatian kepada pentadbiran. Sebab itu sekarang ni, hari ni berapa bulan ni? 19. 19 Saudara masih lagi masuk pejabat PMX? Masih.
Saya tengok ada kawan saya tadi, dia pergi berjumpa dengan susah politik. Jadi Semalam kita tunggulah kok Putrajaya berubah bos. Tak ada. nak tanya juga. So apa you punya ni? Sebab rasa saya tak tahulah, katanya ya sangatlah. Baru berlaku perubahan dan sebagainya. Ini 19 bulan. Besok dah 20 bulan. Berapa bulan pula lagi tu? Silakan saudara, ini Syed. Tuan Syed, tolong. Dia bila kita mengikuti sumber soheh. Sumber soheh Perikatan Nasional lah. Dia bukan sumber soheh rakyat tak. Ya. Sumber soheh penyokong Perikatan Nasional ni, sumber soheh dia 2-3 orang dia. Ya. Raja Petra sumber soheh dia. Papa Gomo sumber soheh dia. Parpu asam pedas, parpu kari, semua parpu lah kat situ lah. Depa ni bercakap, yang belah sini percaya sungguh. Kalau depa kata cicak tu jatuh jadi naga pun depa percaya. Depa percaya sungguh. Jadi bila pihak ini memainkan isu kata kerajaan nak tumbang, ini tarikh dia apa? 18 hari bulan kerajaan nak tumbang. Saya ni pun duk tunggu lah. Tunggu lah drama. Adakah saudara percaya? Kebetulan lah kan. Nak kata percaya tidak lah. Tapi ikut lah kan. Kita tunggu lah. Duk tunggu lah dekat bulatan Putrajaya tu. Duk tengok lah. Ikut lah. 18 hari bulan daripada pukul 1 sampai pukul 6 ni tukar Perdana Menteri? Tidak juga. Pukul 1 tak ada, pukul 2 tak ada, sampai mereka pukul 6. berjaya sebab abang Tak tengok. ada juga. Tidak, sebab abang tengok di WhatsApp group, TikTok dan juga di Facebook apa. Sedikit sebanyak mereka telah berjaya memperbodohkan ahli mereka sendiri. Ya. Makna kata rakyat yang boleh baca benda-benda yang lebih berfaedah, duk tunggu juga, boleh jadi ni. Boleh jadi ni. Kebetulan ni Sarawak punya ni pergi Dubai. Kebetulan yang UMNO punya pun pergi Dubai. Jadi mereka berjaya memainkan perkara. Mereka berjaya mempaloikan. Mempaloikan. Baik, saya nampak gayanya kalau bercakap benda ni tak habis lagi lah. Dan saya terpaksa buka lagi. Setelah saya tambah sikit 2 minit. Ya. Sebab setelah saya tengok mereka nampak keadaan ni gagal, macam mereka cuba alih isu. Sebab mereka tahu SPRM sedang serbu pejabat PMX. Ya. Tetapi bukan dia serbu pejabat PMX. Dia serbu pejabat yang pernah diduduki, yang sekarang diduduki oleh PMX, tapi pernah diduduki oleh mantan Perdana Menteri. Jadi nak ubah isu NGO lah, kata setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri terlibat lah, sehingga kan ada laporan polis dan sebagainya. Dan ini cubaan-cubaan. Sebab orang yang sama juga. Divert. Orang yang sama juga cakap langkah Kajang, langkah Dubai ni. Jadi masalahnya ada divert isu lah. Begitu. Divert. Setara nampak gayanya saya nak berhenti, tak boleh tak berhenti. Tapi waktu ada agak mencuba kita, saya terpaksa lah nampak gayanya. Kita buka gelanggang lagi sekali lah tuan saya. Sampai mungkin cakap Panjang lagi nak cakap dengan benda lagi rupanya. Dia patutnya 2 jam lah. Saya minta maaf, saya cuma diberi 1 jam saja. 1 jam. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syed kerana sudi meluangkan waktu bersama kita. Saudara Zamir Ibrahim. Saudara Zamir ni kalau bagi dia bercakap 3 jam tak habis, tapi 3 minit dia paling isi yang paling penting. Bagaimana saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya dapat semua teman-teman yang lain dapat mengikuti cerita sebenarnya. Ingat saudara, AHF menjanjikan sesuatu yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar belaka, dan kita menjelaskan segala persepsi yang diatur dalam acuan mereka. Ingat saudara, jangan izinkan warga kita, warga Cita Damai dipaloikan oleh mereka. Paloi ayat baru ke ni? Paloi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.